Antara paparan menarik hari ini, Bersatu mahu pindah perlembagaan parti tanpa kaitan isu anti lompat parti. Sanusi dalam bahaya bakal ditangkap isu rasuah nadi bumi. Pantun nak tambah isteri gamatkan Dewan Rakyat. Apa jadi pada Amanah sampai bekas adun pula tinggalkan parti? Usul memindah perlembagaan bagi menambah baik urusan pentadbiran parti akan dibentangkan pada Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu 2023 di Pusat Komisen Idea Shah Alam dari Khamis hingga Sabtu ini. Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Razif Jidim merangkap pengerusi Jawatankuasa Bersatu 2023 berkata, usul itu juga adalah selaras dengan tumpuan atau terma persidangan tahunan kali ke-6, iaitu tekad memperjuang semangat parti demi kesejahteraan rakyat serta negara. Katanya pindaan perlembagaan ini adalah perkara-perkara berkaitan pentadbiran dan juga operasi bersatu. Lebih kepada perkara-perkara yang melibatkan pentadbiran yang kita mendapat maklum balas daripada akar umbi. Ada penambahbaikan dari sudut pentadbiran perlu kita laksanakan. Perkara yang sudah lama kita bincang dan akan dibawa untuk diluluskan dalam Perhimpunan Agung ini. Razif juga berkata bahawa usul pindaan perlembagaan parti itu hanya berhubung perkara asas pentadbiran bersatu dalam memperkukuhkan parti itu dan tiada kaitan dengan isu anti lompat parti. Selain itu, beliau berkata, usul lain yang juga akan dibentangkan pada persidangan kali ini adalah berkaitan keadaan di Palestin. Katanya seramai 2,054 perwakilan seluruh negara akan menyertai perhimpunan itu. Menurutnya, seramai 760 perwakilan bagi sayap Serikandi Bersatu dan manakala seramai 859 perwakilan sayap Armada akan menyertai konvensyen masing-masing pada Khamis ini. Ahli Parlimen Gua Musa Muhammad Azizi Abu Naim akhirnya bersuara di Dewan Rakyat pada Selasa susulan kontroversi sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan masih lagi Ahli Parlimen Perikatan Nasional. Katanya, saya masih Ahli Parlimen Perikatan Nasional dan saya juga mengesahkan kenyataan yang dibuat itu sokongan PM adalah daripada saya sendiri tanpa ada apa-apa unsur paksaan ataupun sebaliknya. Itu semua dari keikhlasan saya. Sebelum ini, Ahmad Fadli Syahri, Perikatan Nasional Pasir Mas berkata Muhammad Azizi kini berada di blok kerajaan. Azizi menjadi Ahli Parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia ketiga yang menyatakan sokongan secara terbuka kepada Anwar. Beliau berkata keputusan itu dibuat bagi memastikan kebajikan penduduk di kawasannya terbela selain terus mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan kemudahan infrastruktur. Oktober lalu, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalik diikuti Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman mengambil tindakan sama. Terbaru, Zahari Kecip Perikatan Nasional Jeli juga mengisytiharkan sokongan sama dengan alasan permasalahan kuasa hidup dan himpitan keperluan asas yang dihadapi rakyat di kawasan tersebut termasuk isu pembangunan. PKR hari ini mempersoalkan sikap membungkam Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno susulan tindakan mahkamah yang mendakwa dua bekas pegawainya berkaitan usaha sama pelombongan unsur nadi bumi di negeri itu. Timbalan Setiausaha Agung PKR Muhammad Zakwan Mustafa Kamal berkata, pendirian Sanusi penting selepas pemimpin PAS itu sebelum ini menafikan dia menyalahgunakan jawatannya selaku Menteri Besar dan pengurusi Menteri Besar di Perbadanan berkaitan usaha sama pelombongan unsur nadi bumi atau terlibat dalam kecurian REE. Katanya sejak awal Sanusi menafikan penglibatan dalam pelombongan REE. Kini dua pegawai memegang jawatan penting di bawah pentadbiran beliau dituduh di mahkamah atas kesalahan meminta dan menerima rasuah. Jadi kita nak lihat apakah pendirian Sanusi. Soalannya, adakah beliau mengetahui kegiatan dua pegawai itu? Sekiranya dia tidak mengetahui tindak tanduk dua pegawai beliau, maka itu menunjukkan Sanusi tidak cekap dalam soal pentadbiran. Bekas Setiausaha Politik Sanusi Muhammad Hilmi Abdul Wahab didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berkaitan projek pelombongan REE di sekitar negeri itu pada Julai lepas. Muhammad Hilmi mengaku tidak bersalah selepas kedua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Susana Hussein. Bagi pertuduhan pertama, Muhammad Hilmi didakwa meminta suapan wang tunai berjumlah RM250,000 daripada pengarah syarikat kumpulan pelombongan REE Sdn Bhd, Liana Mamat atau Khalid melalui Syed Muhammad Syed Al-Luvi. Ia sebagai dorongan bagi tertuduh yang ketika itu adalah Setiausaha Politik kepada Sanusi membantu syarikat berkenaan mendapat kelulusan permohonan lesen pelombongan dan lesen penjelajahan REE di sekitar Kedah. Sementara bekas Ketua Pegawai Eksekutif MBI Kedah Muhammad Sobri Osman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Al-Ustaz terhadap dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah pada Mei lepas. Dia membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim
Rohatul Akmal Abdullah. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa meminta suapan wang tunai berjumlah 4 juta ringgit daripada John Abad PE sebagai dorongan untuk membantu syarikat kumpulan pelombongan REE Sdn Bhd menjalankan usaha sama pelombongan REE di Kedah melalui satu memorandum persefahaman antara syarikat itu dengan MBI Kedah. Untuk rekod, Setiausaha Agung PKR, Saifuddin Nasution sebelum ini berkata, ketidakcukupan Sanusi dalam mentadbir urus kerajaan negeri Kedah adalah sebab berlakunya kecurian REE. Saifuddin berkata sebagai individu yang memimpin kerajaan negeri, Sanusi sudah pasti diberikan taklimat dari semasa ke semasa berkaitan sebarang aktiviti melibatkan agensi di bawah kerajaan negeri sama ada dalam mesyuarat Esko ataupun semasa sidang Dewan Undangan Negeri. Kerajaan berpendirian untuk menghormati keputusan yang bakal diputuskan Mahkamah Persekutuan dan Ketua Hakim Negara Tuan Tengku Tuan Maimun Tuan Mat berhubung petisyen dikemukakan seorang peguam dan anaknya yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata ia bagaimanapun tidak menghalang kerajaan untuk melakukan penelitian dan perbincangan berhubung kes itu melalui satu jawatan kuasa khas yang bakal bersidang untuk kali pertama pada 4 Disember depan. Katanya, Mahkamah Persekutuan akan buat keputusan mengikut pertimbangan mereka sama ada bidang kuasa di bawah kerajaan negeri atau persekutuan. Tetapi apapun keputusan itu, ia tidak menghalang kerajaan dengan perkenan Raja-Raja Melayu untuk mengadakan penelitian dan berbincang. Bukan sahaja dengan mufti, ulama dan semua pihak lain yang boleh beri pandangan supaya ada peraturan yang boleh dilaksanakan dengan maksud meningkatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Beliau menjawab soalan tambahan Muhammad Azizi Abu Naim, Perikatan Nasional Gua Musang yang ingin tahu sama ada kerajaan bercadang menjadi pencelah dalam kes Ning Ilin Zurina dalam usaha memastikan perundangan Islam kekal dimertabatkan. Perdana Menteri ketika menjawab soalan tambahan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, Perikatan Nasional Kota Baru yang ingin tahu perincian termasuk anggota dalam jawatan kuasa khas terbabit, berkata penubuhannya melalui Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah diperkenan Majlis Raja-Raja yang bersidang 2 minggu lalu. Katanya, ini antara usaha yang dilaksanakan selaras dengan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ketika mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada 28 Ogos lalu. Jawatan kuasa khas ini bertanggungjawab meneliti dan memperhalusi isu yang berkaitan dengan kompetensi Dewan Undangan Negeri mengenai pengumbalan undang-undang Islam serta bidang kuasa Mahkamah Syariah. Tambahnya, jawatan kuasa khas itu dijangka bersidang untuk kali pertama pada 4 Disember depan bagi menetapkan hala tuju dalam pelaksanaan kajian dan penyelidikan seterusnya mengesyorkan cadangan penyelesaian kepada masalah perundangan Islam di Malaysia. Persidangan Dewan Rakyat menjadi gamat seketika apabila beberapa ahli parlimen daripada kedua-dua pihak mula berbalas pantun. Detik singkat itu tercetus apabila Nordin Ahmad Ismail, Perikatan Nasional Lumut, bangun untuk bertanyakan soalan yang dikemukakan kepada Menteri Pertahanan. Katanya ada hati nak tambah isteri nombor 2. Assalamualaikum YB Menteri, soalan saya nombor 2. Kenyataan Nordin itu bagaimanapun mengundang rasa tidak puas hati buat Menteri Belia dan Sukat, Han Dahyu, yang berpendapat ini mungkin menyinggung keluarga ahli parlimen Lumut itu. Katanya ahli parlimen PM buat pantun macam ini yang disiarkan secara live. Walaupun itu hak beliau, bayangkan perasaan ahli keluarga. Ramai warga maya yang membalas ucapan Yoh turut berkongsi sentimennya dan menyela pemimpin bersatu itu. Yoh juga bukan satu-satunya ahli parlimen kerajaan yang mengkritik Nordin yang merupakan seorang pesara pegawai tentera laut. Beberapa ahli parlimen lain kedengaran menegurnya sejurus selepas Nordin membacakan pantun itu, termasuk daripada seorang wakil rakyat wanita. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Paroi, Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani, sah keluar meninggalkan Parti Amanah Negara. Pengerusi Amanah Negeri Sembilan, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman mengesahkan keputusan bekas naib pengerusi parti negeri itu. Beliau mengakui terkejut dan kecewa dengan tindakan tersebut, memandangkan pemimpin berkenaan tidak memaklumkan lebih awal kepadanya berhubung hasrat keluar parti. Katanya beliau tidak menghubungi saya secara peribadi bagi memaklumkan keputusan itu, tapi menghantar mesej di kumpulan WhatsApp parti dalam jam 6 petang semalam. Beliau memberitahu telah menghantar surat rasmi kepada Setiausaha Agung Amanah Pusat bahawa mulai 20 November beliau dan isteri tidak lagi jadi ahli parti. Saya rasa terkejut dan kecewa dengan keputusan beliau kerana ia dibuat secara tiba-tiba tanpa ada perbincangan terlebih dahulu. Untuk rekod, Taufik kali pertama menjadi adun Paroi ketika bertanding atas tiket PAS pada pilihan raya umum ke-12. Bertanding atas tiket amanah pada PRU13, beliau tewas pada calon Barisan Nasional Muhammad Ghazali Wahid. Taufik kemudiannya kembali menjadi adun di kawasan sama selepas menang pada PRU14. Dalam masa sama, MK Ibrahim yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Sembilan itu berkata, beliau tidak boleh berbuat apa-apa termasuk menghubungi Taufik. Hal ini memandangkan jelasnya Taufik sudah membuat keputusan lebih awal melalui surat yang dihantar kepada Setiausaha Agung Parti.
Katanya, saya belum hubungi beliau tapi saya rasa tak ada apa lagi boleh dibincangkan kerana beliau sudah pun membuat keputusan. Dalam masa sama, MK Ibrahim mengakui tindakan Taufik itu tetap memberi kesan kepada Kekuatan Amanah Negeri Sembilan, khususnya kawasan Rembau. Jelasnya ada yang meminta kepimpinan Amanah Pusat memujuk Taufik supaya menarik balik keputusannya dan bagi pihak parti di peringkat negeri, segala keputusan diserahkan kepada kepimpinan pusat. Pada PRN Ogos lalu, Taufik digugurkan untuk bertanding dan digantikan dengan Ketua Angkatan Wanita Amanah Negara Negeri Sembilan, Nurwani Ahmad. Walau bagaimanapun, Nurwani kecundang dalam pertembungan 3 penjuru apabila dia menangi calon PAS mewakili Perikatan Nasional Kemaran Reza Muhammad Zaid. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.